Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada i'tiqad Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala atau akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala oleh Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari rahimahullah. Sambungan kita daripada muka surat yang ke-26 dan 27 malam ni. Muka surat yang ke-26 dan 27, kita tengok matan Arabnya muka surat yang ke-27 tu pada perenggan yang bermula dengan wa annallaha yab'atsu man fil quburi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa annallaha yab'atsu man fil quburi wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun. وأن عذاب القبر والحساب والميزان والصراط حق وأن الله يجزي العباد بأعمالهم عليه أحيا وأموت وعليه أبعث إن شاء الله وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب يزيد وينقص وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق وأن الله عز وجل يرى في الآخرة ينظر إليه المؤمنون عيانا جهارا ويسمعون كلامه وأنه فوق العرش. Terjemahan dia muka surat yang ke-26, bahawa Allah akan membangkitkan jasad daripada kubur. Syurga itu benar, neraka itu benar. Azab kubur itu benar. Hitungan amalan itu benar. Timbangan amal itu benar, titian sirat itu benar, dan bahawa Allah akan memberi balasan kepada para hamba berdasarkan amalan mereka. Atas keimanan inilah aku hidup, mati dan dibangkitkan kelak insya-Allah. Aku bersaksi bahawa iman itu adalah tutur kata, tingkah laku dan pengetahuan dengan hati. Iman itu bertambah dan berkurang. Bahawa Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Bahawa Allah Azza wa Jalla boleh dilihat pada hari akhirat. Orang-orang beriman melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri dengan jelas dan mendengar percakapannya. Bahawa Allah berada di atas arash. Itu perbahasan daripada muka surat yang ke-27. Terjemahan dia muka surat yang ke-26. Jadi kita sambung balik perbahasan kita malam ni, iaitu wasiat al-Imam Asy-Syafi'i yang dia sebut sini, wa annallaha yab'atsu man fil quburi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan membangkitkan jasad daripada kubur. Maknanya Imam Asy-Syafi'i sini nak menyatakan dan juga nak mewasiatkan kepada anak murid dia dan kita yang mendengar wasiat dia pada malam ni. Dia kata u'minu bi annallaha yab'atsu man fil qubur. Aku beriman Allah Ta'ala itulah yang akan membangkitkan ruh manusia dan juga jasadnya daripada kubur untuk bersedia pada hari hisab, iaitu hari berdirinya kita semua di padang mahsyar. Fahadha iqrarun bil ba'thi.
Dan inilah yang menunjukkan pada kita tentang adanya bab keimanan kepada hari kebangkitan. Maknanya hari kebangkitan ni ialah benda yang penting dalam bab berkaitan dengan keimanan. Benda-benda gaib, beriman dengan benda-benda gaib. Apa lagi yang disebutkan oleh para ulama sini? Wal muradu ba'atsal ajsad wa i'adatul arwahi ilaiha. Yang dimaksudkan dengan hari kebangkitan ataupun al-ba'ts, iaitu Allah Ta'ala itu akan membangkitkan manusia, jasadnya, dan juga Allah Ta'ala akan kembalikan roh ke dalam jasadnya. Maknanya bila mana kita bangun di padang mahsyar, bila mana berlaku tiupan sangkakala yang kedua, iaitu tiupan kebangkitan daripada malaikat yang bernama Israfil, kita akan keluar daripada kubur masing-masing, ataupun yang tak ada kubur pun akan dihimpunkan pada hari itu bersama dengan jasadnya. Bukan hanya dibangkitkan itu hanya rohnya sahaja, bahkan dibangkitkan juga bersama dengan jasadnya. Yang disebut sini wa hadza aslun min usulil iman. Inilah asal daripada perkara-perkara usul dalam iman. Maknanya dia termasuk daripada perkara usul, iaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. Man lam yu'min bil ba'thi fahuwa kafir. Sesiapa yang tak percaya, ingkar ataupun mendustakan hari kebangkitan ni, maka dia termasuk daripada kalangan orang kafir. Sebab ayatnya jelas dalam surah At-Taghabun, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-7 surah At-Taghabun, Allah Ta'ala kata za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Mereka menyangka, orang-orang kafir menyangka tidak akan ada kebangkitan. Maknanya kita ni hanya akan mati, kebangkitan tak akan berlaku. Maknanya keluar balik, nak kena bahas balik, nak kena hisap balik, tak ada. Allah Ta'ala kata za'amal ladzina kafaru. Mereka menyangka seperti itulah, iaitu hari kebangkitan tidak akan berlaku ataupun tak ada. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabbi'unna bima amiltum. Katakanlah wahai Muhammad pada orang kafir ni, sekalian ramai orang kafir yang ada di Mekah ni ataupun mana-mana orang kafir, wa rabbi, demi Tuhanku, latub'atsunna, kamu akan dibangkitkan. Nabi guna, Allah Ta'ala guna perkataan latub'atsunna, pasti akan dibangkitkan. Dia perkataan dalam bahasa Arab ni kalau ada tasydid, menunjukkan pada kita bahawasanya pasti benda tu Allah Ta'ala tekan, dia akan berlaku. Dia macam ayat lain dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut walanabluwannakum, kami pasti akan uji kamu. Maknanya hidup atas dunia ni, elok mana pun dia punya kehidupan dia, dia lahir pada keluarga yang baik macam mana pun, dia akan ada ujian. Allah Ta'ala kata latub'atsunna, kamu pasti akan dibangkitkan. Thumma, kemudian lepas pada bangkit itu, adakah bangkit saja-saja? Thumma latunabbi'unna bima amiltum, kami pasti akan dedahkan, kami pasti akan hidangkan kepada kamu apa yang dah kamu buat, tunjukkan pada kamu apa yang dah kamu buat. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu sini, kita semua akan dibangkitkan, dan tujuan kebangkitan tu ialah nak kira balik, nak cek balik sejauh mana hidup atas dunia dulu. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Ini kita boleh cek dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7. Allah Ta'ala kata kebangkitan dan hisab itu ialah benda yang mudah, sangat-sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Walaupun orang kafir duk ingat benda itu payah. Minggu lepas kita dah cerita bagaimana satu hadis yang mana seorang sahabat dia kata dia dengar Nabi sebut dan Nabi cerita tentang satu orang lelaki daripada kalangan Bani Israel dan anaknya, yang mana lelaki ni telah beri wasiat pada anak dia, kalau mati nanti bakar mayat dia. Kita dah cerita minggu lepas. Allah Ta'ala bangkitkan balik mayat anaknya, mayat yang telah anak dia bakar tu, lelaki tu. Maknanya Allah Ta'ala mudah untuk himpun balik, walaupun kubur tak ada, walaupun mayatnya telah dibakar sampai habis, dagingnya telah ditumbuk sampai jadi debu, diterbangkan angin entah ke mana, dibawa oleh laut entah ke mana, tapi wadzalika 'alallahi yasir, itu sangat mudah bagi Allah untuk Allah Ta'ala kumpulkan balik. Faqad kafarahumullahu subhanahu fi inkarihimul ba'ts. Mereka orang-orang kafir ni, masalah mereka tak percaya dengan hari kebangkitan, sebab bagi mereka benda tu tak logik. Benda tu benda yang tak masuk di akal untuk difikirkan. Tapi inilah salah satu daripada masalah orang kafir, iaitu dia tak percaya tentang kebangkitan. Orang kafir Quraisy dia tak percaya tentang kebangkitan. Lepas daripada Nabi wafat ni, dia ada satu lagi masalah,
Dia percaya kebangkitan, tapi kebangkitan ni hanya berlaku Allah Ta'ala bangkit roh, Allah Ta'ala tak bangkit jasad. Dia ada kumpulan kedua, ahli falsafah lepas daripada tu. Maknanya zaman lepas pada sahabat ni, bahkan zaman kita pun ada orang duk percaya kita ni akan dibangkitkan kelak, hanyalah dibangkitkan roh sahaja. Maknanya berkumpul di padang mahsyar nanti dibangkitkan roh, tak dibangkitkan sekali dengan jasad. Sedangkan dalam hadis yang sahih, yang mana hadis itu telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata kullu ibni adama ya'kuluhu turab illa ajbaz zanab minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Hadis tu Nabi kata setiap tubuh anak Adam ini akan dihancurkan oleh tanah kecuali tulang yang nama dia ajbuz zanab, iaitu tulang sulbi. Daripada tulang itulah Allah Ta'ala akan cipta balik, Allah Ta'ala akan bangkit balik dan jasadkan balik kita. Maknanya ini daripada usul iman, kita kena percaya tubuh kita ni akan dibangkitkan balik. Maknanya jasad kita, bukan hanya setakat orang kata apa, roh sahaja. Selain pada tu, ada lagi hadis yang menyokong tentang benda ni, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Nabi kata dalam hadis tu, yursilullahu ma'an min tahtil arsy kamaniyir rijal. Allah Ta'ala akan mengutuskan air ataupun menghantarkan hujan, yang mana air itu turun daripada arasnya. Air itu seperti maniyir rijal, air mani lelaki. Ni cerita akan datang kebangkitan. Macam mana manusia itu akan dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Okay. Maka kata Nabi, fatambutu luhmanuhum wa juthmanuhum. Dengan air yang turun daripada arash Allah Ta'ala tu, yang mana air itu macam air mani lelaki, dia akan menyebabkan tumbuhnya daging-daging kita dan juga jasad kita. Okay. Min dhalikal ma', tumbuh daripada air yang turun daripada arash Allah Ta'ala bila mana nak berlaku kebangkitan nanti. Kama yumbitul ardu minas thara, seperti mana tumbuhnya pepohonan ataupun daun-daun selepas daripada menerima hujan. Kemudian Nabi membacakan ayat daripada surah Fatir. Dalam hadis tu Allah Ta'ala kata ayat Fatir, surah Fatir ayat 9, wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit. Ni ayat nak sokong, nak beritahu bahawasanya Allah Ta'ala boleh buat benda tu, walaupun benda tu kita tak boleh nak bayang, sebab dia akan berlaku, akan datang. Maknanya manusia ni lepas berlaku sangkakala pertama, semuanya akan hancur, semuanya akan dimatikan, diam, tak tahu buat apa, tak tahu ke mana kita pada waktu tu. Sehinggalah Allah Ta'ala nak buat balik hari kebangkitan ni, Allah Ta'ala bangkitkan dengan cara turunnya air daripada arash, yang mana air tu macam air mani. Daripada air itulah akan keluarnya daging kita dan juga jasad kita. Kemudian kata Nabi lagi, thumma yaqumu malakun. Bila mana turun saja air tu, jasad manusia ni dah keluar, cuma dia tak bangun lagi. Jasad dah siap ni, dah siap dah, maknanya jasad semua dah terbentuk. Kemudian Allah Ta'ala utus malaikat yang digelarkan dengan malaikat yang memegang sangkakala ataupun Israfil, sebahagian riwayat sebut. Thumma yaqumu malakun bisuri bainas sama'i wal ard. Malaikat itu akan berdiri di antara langit dan bumi. Fayanfukhu fihi, dia akan tiup sangkakala. Fayantaliqu kullu nafsin ila jasadiha, maka akan kembalilah setiap roh-roh itu kepada jasadnya. Hatta yadkhula fihi, kemudian jasad tu akan masuk ke dalam roh. Roh tu akan masuk dalam jasad masing-masing. Thumma yaqumun, kemudian akan berdiri. Fayahyauna, kemudian mereka hidup. Hayata rajulin wahid qiyaman li rabbil alamin, seperti mana seorang manusia itu dia hidup dan dia akan berdiri semua menghadap Allah Ta'ala. Okay, ini kronologi nak berlakunya berdirinya kita di hadapan Allah di padang mahsyar nanti. Okay. Jadi daripada isu ni, iaitu kebangkitan daripada kubur ni, benda yang kita kena beriman ialah yang pertama, kita akan dibangkitkan. Macam mana kita dibangkitkan? Kita dibangkitkan dengan roh dan jasad, dua-dua sekali. Macam mana roh dan jasad tu akan terbentuk? Hadis yang dah kita baca tadi, hadis riwayat Al-Hakim, Allah Ta'ala turunkan air daripada arasnya, daripada air itulah akan terbentuknya jasad. Kemudian datang malaikat Israfil, dia tiup sangkakala kedua, panggil balik roh-roh tu masuk dalam jasad masing-masing, semua keluar pada kubur masing-masing dan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Okay. Dalam perbahasan ni, antara benda yang dibahaskan dalam bab iman ni ialah isu tentang ruh. Hadis Nabi kata ruhun junudun mujannadah.
Arwahun junudun mujannadah. Roh ni ialah tentera yang dibariskan. Bila kita nak bahas tentang roh, roh ni ialah benda yang sukar untuk dibahaskan. Quran pun sebut dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala kata, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy mari tanya Nabi, wahai Muhammad, tolong beritahu pada kami tentang roh. Allah Ta'ala suruh Nabi jawab, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, roh itu ialah daripada urusan Tuhanku. Roh ni satu benda yang tak boleh nak jawab. Sebab apa Quraisy dia tanya soalan tu pada Nabi? Sebab Quraisy ni dia dapat idea tu daripada Yahudi. Orang kafir tu dia pergi tanya Yahudi. Tanya Yahudi nak tahu Muhammad ni tipu tak tipu, Nabi betul tak Nabi betul. Jadi Yahudi kata, kamu tanya soalan ni, dengan soalan-soalan ni, kalau ada yang dia boleh jawab dan kalau ada yang dia tak boleh jawab, maka tu petanda dia Nabi yang betul. Ada 3 soalan yang ditanya. Iaitu soalan pertama, soalan tentang Ashabul Kahfi yang ada dalam surah Kahfi. Soalan kedua, soalan berkenaan dengan Zulkarnain, lelaki yang Allah Ta'ala beri pada dia kuasa pemerintahan. Rajulun tawaf, dia mengelilingi kawasan jajahan dia dan cerita kesudahan dia macam mana. Okay. Kemudian soalan ketiga ialah soalan berkaitan dengan roh. Kata Yahudi yang duduk di Madinah pada waktu tu, yang mereka ni tak setuju, tak terima Nabi akhir zaman, dia kata, petanda dalam kitab kami, kalaulah Nabi akhir zaman yang duk mengaku Nabi tu, iaitu Nabi Muhammad, dia boleh jawab 2 soalan, satu soalan dia tak boleh jawab, maka itu Nabi. Apa soalan yang dia boleh jawab? Zulkarnain dan juga Ashabul Kahfi. Roh dia tak boleh jawab. Kalau dia boleh buat jawapan macam tu, dia Nabi. Kalau kita tengok dalam Al-Quran sendiri, turun wahyu pada Nabi ni elaborate. Allah Ta'ala huraikan cerita macam mana Ashabul Kahfi. Sebab maklumat orang Yahudi ni, Ashabul Kahfi hanya sampai takat tidur je, 300. Bilangan tidur berapa tahun tu tak tahu. Tu cerita yang Yahudi ada. Cerita Quran clear, sampailah mereka ni dibangkitkan balik. Okay. Dan cerita tu pun untuk berikan teguran kepada orang kafir Quraisy yang mereka tak percaya kepada kebangkitan. Allah Ta'ala tidurkan Ashabul Kahfi ni 309 tahun. Allah Ta'ala kembalikan balik roh ke dalam jasad mereka dan mereka hidup balik. Jadi kamu jangan pelik, kamu jangan rasa hairan kalau kami boleh bangkitkan kamu di padang mahsyar kelak. Itu yang Allah Ta'ala nak beritahu. Sama juga dengan Zulkarnain. Allah Ta'ala yang perintahkan macam mana berlakunya pemerintahan atas muka bumi ni. Dan sampai bab roh ni ialah satu perbahasan yang rumit untuk kita rungkai. Para ulama, antaranya Al-Imam Ibn Al-Qayyim, dia ada tulis satu kitab nama dia Ar-Ruh. Dia bahas dalam tu berkaitan dengan roh. Roh ni ialah satu makhluk yang Allah Ta'ala cipta, yang duduk dalam badan kita ni. Kita ni hidup kerana roh. Tak ada roh, tak ada lah kita. Jasad kita tak ada guna. Roh ni, jasad akan hancur. Tapi roh ni dia boleh berhubung dan dia boleh bergerak ke mana-mana. Sebab tu ada satu hadis, yang mana hadis ni pun riwayat Al-Hakim. Nabi cerita tentang roh orang-orang yang mati syahid. Nabi kata, arwahuhum fi jawfi tayrin khudri. Roh orang-orang yang mati syahid ni, mereka berada di mana? Mereka berada di perut burung yang berwarna hijau. Perut burung yang berwarna hijau. Jawfi ni nak terjemah perut pun tak betul. Dia, kalau kita tengok terjemah Indonesia, dia akan sebut tembolok. Maknanya burung tu belum sampai ke perut lagi, dekat dengan bawah mulut dia tu. Kalau kita ni gigi bawah kita ni, kawasan ni lah akan simpan roh tu. Boleh nak bagi gambaran takat tu je lah. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, Nabi cerita tentang hadis yang kita tak boleh nak bayang. Okay. Laha qanadilun mu'aqqalatun bil arsh. Dan roh ini juga mereka akan tergantung dalam kendi-kendi yang bergantung di arsh. Tasrahu minal jannah. Mereka boleh berhubung dengan syurga. Haitsu sya'at. Takat mana yang Tuhan nak bagi. Summa ta'wi ila tilkal qanadil. Kemudian dia akan kembali ke kendi-kendi yang tergantung tu. Nabi cerita tentang hadis ni nak beritahu tentang keberadaan roh, dan roh ni dia boleh berhubung dan akses dia tu luas. Sebab tu Ibnul Qayyim dia keluarkan pendapat dalam kitab dia Ar-Ruh. Dia kata roh orang yang mati dia boleh berhubung dengan kita, roh orang yang masih belum mati lagi. Roh orang dalam kubur ni boleh berhubung. Okay. Tapi taklah dia tu cerita lagu tu, dia kata lagu tu seperti mana yang kita faham ni.
berhubung sehingga boleh tolong kita, boleh beritahu barang hilang, guna nak buat bomoh apa semua, bukan yang tu. Cuma nak beritahu dia boleh berhubung. Sebab tu kalau orang buat dakwaan, dia boleh mimpi jumpa ahli keluarga dia yang dah mati, kita tak boleh tolak 100%, tak boleh juga terima 100%. Tengok pada cerita, kondisi cerita tu setakat mana. Cuma benda tu diterima oleh para ulama. Tapi benda ni khilaf lah. Ada ulama yang tolak 100%. Dia kata jasad roh manusia ni tak boleh berhubung langsung. Sedangkan ada petunjuk dalam hadis Nabi pergi ziarah anak-anak Abdullah bin Rawahah, yang mana Abdullah bin Rawahah dia mati terkorban dalam perang Mu'tah. Nabi pergi ziarah mereka, Nabi tengok dan Nabi tanya, apa yang kamu buat? Dia kata, kami sedang melakukan amal yang saleh ataupun amal ibadat. Sebab apa? Sebab kami takut roh Abdullah bin Rawahah ni mari tengok kami duduk dalam keadaan yang tak sepatutnya. Nabi tak kata benda tu salah. Kalau Nabi dengar lagu tu, Nabi dengar anak dia kata, sebab kami takut ayah kami ni balik, dia tengok kami tak buat benda yang betul, kami rasa malu. Nabi tak objek ataupun tak lakukan sanggahan pada kata-kata kawan tu. Okay. Cuma konsep yang kita percaya ini konsep yang silap. Bila mana kita ada orang dia percaya roh ni dia boleh akses dengan kita atas dunia ni, maka kita kena buat satu majlis untuk meraihkan baliknya roh. Dia tak ada hari roh balik malam bila, tak ada. Kalau dia nak akses, dia akses. Ada roh yang tak boleh akses, bergantung pada baik dan jahatnya orang tu dulu. Kalau orang tu dia baik, macam dalam hadis ni, ahli yang mati dalam perang, maknanya orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ni lah roh dia orang paling luas akses dia boleh pergi. Maknanya dia macam internet juga. Kalau kita banyak buat jahat, akses kita nak keluar, nak ambil maklumat atas dunia ni payah. Kita akan kena azab dalam kubur. Kita sibuk dengan diazab dalam kubur kalau yang jahat. Tak sempat nak keluar pun. Tapi kalau roh tu roh yang baik, Tuhan beri dia sedikit kelepasan untuk dia keluar. Sebab tu dalam hadis lain Nabi sebut, bila mana roh orang yang mati syahid ni dia dengar lawangan jihad atas muka bumi ni, mereka minta pada Allah Ta'ala, kembalikanlah kami balik ke dunia, kami nak join perang tu. Kami nak join perang tu. Maknanya dia punya roh yang paling kuat akses ni lah yang mati syahid. Roh-roh lain dia bergantung pada amalan dia. Orang yang baik mati di dalam kubur, tapi mati bukan sebab mati syahid. Mati dengan sebab mati banyak solat, banyak baca Quran. Dia tak dapat akses seluas seperti roh orang yang mati syahid ni. Dan dia akan berkurang. Dan orang yang jahat, dia tak akan langsung mungkin boleh akses dengan dunia ni. Sebab kubur dia tu dah jadi lubang pada lubang neraka. Dia sibuk kena dah. Dah kena pukul dengan malaikat apa. Dah. Jadi tak sempat nak balik, nak tengok anak ni, tak sempat. Jadi Abdullah bin Rawahah, dia mati syahid. Anak dia dengar hadis Nabi, Nabi kata roh orang mati syahid ni akses dia luas. Sebab tu Nabi tak kata apa bila mana anak dia kata, kami bimbang ayah kami balik dan tengok. Sebab memang roh orang mati syahid ni akses dia luas. Tapi kalau kita tak mati syahid pun, mati biasa. Okay. Jadi kalau kita berkeyakinan roh sebahagian ahli keluarga kita boleh balik, dia tergantung. Taklah kata tak boleh langsung. Tapi yang jadi masalah ini, orang buat satu majlis untuk meraihkan roh tu. Betul tak ada? Kena buat something untuk bagi dia tenang apa semua. Roh ni dia boleh ambil manfaat dengan orang yang hidup melalui doa sahaja. Maknanya doa ahli keluarga dia bolehlah beri manfaat. Dan tak syarat doa tu kena buat majlis apa-apa semua untuk mendoakan roh tu. Dalam hadis Nabi sebut, waladun salih yad'ulah, anak salih yang mendoakannya. Dalam riwayat lain Nabi kata, ada setiap waktu ni orang-orang yang duduk dalam kubur dia terima kemuliaan dalam kubur. Dia hairan sebab apa dia dimuliakan dalam kubur? Sebab doa anaknya. Jadi itu nak sebut pada kita, itulah akses yang paling kuat lah nak cerita tentang roh ni. Lebih-lebih pada tu tak ada. Yang kata boleh balik, tengok sedih, tengok anak, yang tu tergantung. Tergantung sebab dia termasuk daripada rahsia Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi roh ni ialah makhluk yang paling ajaib yang Tuhan cipta, dan dia ialah makhluk yang tak akan hancur, tak akan musnah. Maknanya Allah Ta'ala ada tempat simpanan dia. Ada tempat simpanan dia. Jadi nak beritahu pada kita, roh ini dia akan dibangkitkan sekali dengan jasad bila mana nak berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti di padang mahsyar. Okay. Itu yang kita kena percaya dan kita kena beriman. Okay. Kemudian seterusnya, wa annal jannata haqqun. Qauluhu wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun. Kata Imam Asy-Syafi'i, syurga itu benar, neraka itu benar. Maksudnya
yu'minu bi annal jannata haqqun wa annan nara haqqun fala budda minal imani bil jannati wan nar. Wa man lam yu'minu bil jannati wan nar fahuwa kafirun li'annahu mukazzabun lillah. Kita kena beriman syurga neraka ni benar. Seksaannya, nikmatnya ada. Dia sudah pun diciptakan. Di mana duduk syurga neraka tak diketahui. Sebab ada kumpulan dia tak percaya syurga neraka. Dia takwil syurga ni ialah reinkarnasi. Reinkarnasi ni maksud dia apa? Tuhan kembalikan balik roh orang yang dah mati ni. Contoh dia dah mati 200 tahun lepas. Sekarang ni Tuhan kembalikan balik roh dia duduk dalam badan orang-orang yang hidup senang lenang atas dunia. Konsep ni ada dalam Buddha, ada dalam Hindu. Ada juga dalam sebahagian kumpulan yang menisbahkan diri mereka kepada Islam. Antaranya Syiah yang percaya kita ni ada konsep nama dia tanasuh ataupun reinkarnasi. Terutama yang percaya bab ni ialah Syiah. Sebab tu mereka akan letakkan orang saleh ni dia jelmaan kepada orang saleh sebelum pada ni. Orang baik yang hidup zaman kita ni tahun 2020 ni, kalau ada orang baik, orang baik ni ialah jelmaan roh orang dulu duduk dalam badan dia. Dan bukan setakat manusia, jelmaan roh orang-orang ni dia boleh jelma dalam binatang. Contoh kalau orang tu jahat, Tuhan jelmakan dia dalam badan singa. Sebab tu dia lapar nak bahang orang ni. Ini konsep yang diimani oleh sebahagian mereka. Sebab mereka tak percaya syurga neraka tu dengan hakikatnya. Mereka kata syurga neraka ni hanya bayangan, balasan baik, balasan buruk. Itu iman yang tak betul. Iman yang betul ni syurga neraka ni macam yang Quran duk cerita. Macam yang kita baca dalam surah Sajdah, macam yang kita baca dalam surah Al-Insan. Nabi duk baca pagi, subuh, Jumaat ni Nabi duk baca. Tujuan dia lah untuk menjadikan kita ni tasywiq. Tasywiq ni maksud dia apa? Kita rasa bersemangat dan rasa termotivasi nak beramal untuk syurga tu. Itu maksud tasywiq. Sebab tu dalam surah Al-Insan ni Allah Ta'ala detailkan dalam syurga ni ada apa, ada apa. Bidadarinya macam mana, air minum macam mana, tempat duduk macam mana, buah-buahan dia macam mana. Ini nak cerita pada kita dia ialah satu benda hakikat, bukan benda yang bersifat maknawi ataupun takwilan yang kita kena buat. Okay. Bahkan kata para ulama yang mendustakan syurga dan neraka ni fahuwa kafirun, mereka ini orang yang kafir, li'annahu mukazzabun lillah, kerana mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Li'anna Allah akhbara biwujudil jannah, Allah Ta'ala telah memberitahu tentang wujudnya syurga. Sedangkan Nabi tu sendiri tengok syurga. Nabi pun tengok neraka. Sebab tu ada hadis riwayat Tirmizi, bila mana Nabi SAW sedang salat, Nabi melihat syurga. Sahabat yang tengok Nabi pada waktu tu salat sekali dengan Nabi, tengok Nabi ni tangan macam nak gagau satu benda kat depan. Lepas tu rakaat seterusnya Nabi bangun, Nabi berdiri, tangan Nabi ni tahan muka dia. Sudah salat Allah Ta'ala beritahu, Nabi beritahu pada para sahabat. Sahabat tanya, sahabat pun pelik sebab apa tangan tahan, mula-mula tangan gagau something nak cari satu benda, lepas tu tangan duk tahan pula rakaat kedua. Nabi kata bila mana aku salat tadi Allah Ta'ala tayang pada aku syurga dan aku didekatkan dengan satu pohon. Pohon tu bentuknya macam pohon anggur, Nabi kata. Dan aku nak tarik satu buah daripada gugusan anggur tu. Nabi kata buah anggur tu seperti tempayan-tempayan yang ada di dunia sekarang ni. Maknanya sebiji buah anggur tu besar tempayan. Nabi kata sekiranya aku sempat tarik dan aku zahirkan di dunia ni, kamu orang akan makan tak habis sampai hari kiamat. Tapi Nabi tak sempat tarik. Bukan segugus, satu biji anggur kita ini kecil. Masuk dalam mulut kita dua pun rasa luas lagi. Bukan kata satu je. Okay. Jadi nak sebut itu Nabi nampak. Kalau kita kata syurga ni hanyalah takwilan pada balasan baik ataupun reinkarnasi, apa fungsi hadis ni dan ayat-ayat Quran yang cerita tentang benda ni? Rakaat kedua Nabi tahan muka sebab nampak neraka. Jadi benda tu ialah benda yang hakikat. Okay. Jadi syurga neraka benda hakikat, itu tempat balasan, tempat balik kita. Sekiranya kita baik dapat syurga, kita jahat kita dapat neraka. Okay. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, wa anna 'adzabal qabri wal hisabi wal mizani was sirati haqqun. Sesungguhnya azab kubur, hisab, mizan dan sirat itu ialah benda yang benar. Okay. Tengok apa yang disebutkan oleh para ulama. Dia syarahkan sini, dia kata wa u'minu bi anna azabal qabri haqqun, iaitu haruslah mengikrarkan kita ni beriman dengan azab kubur. Azab kubur tu benar. Fal qabru fihi azabun wa fihi na'imun. Dalam kubur ni adanya azab,
adanya nikmat. Fal mu'minu yun'amu fi qabrihi wal kafiru yu'azzabu. Orang mukmin itu diberi nikmat dalam kuburnya dan orang kafir itu diberi azab dalam kuburnya. Wal 'asi yadkhulu fil masyiah famanil 'asa man yu'azzibu fi qabrihi. Dan orang-orang yang melakukan maksiat itu akan diazab dalam kuburnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Hadis yang terkenal kita biasa dengar hadis ni, iaitu kisah dua orang lelaki yang duduk dalam kubur. Nabi lalu kubur dua orang lelaki. Hadis riwayat pada Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, marra bihimun nabi. Nabi lalu di kawasan perkuburan. Nabi berhenti, Nabi kata innahuma la yu'azzaban. Dua kubur ni, dua orang yang duduk dalam kubur ni tengah kena azab. Wa ma yu'azzabani illa fi kabir. Tidaklah mereka ini diazab melainkan pada dosa besar yang telah mereka lakukan. Ataupun benda-benda yang kecil dipandang ringan. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah seorang daripada mereka yang duduk dalam kubur yang kena azab ni, apa sebab dia kena azab? Dia ni bila mana buang hajat, dia tidak istitar ataupun tidak istinja dengan cara yang betul, tak bersuci dengan cara yang betul. Wa ammal akhar, kemudian yang kedua, yamshi bin namimah, dia ni suka mengadu domba. Dua dosa besar. Hadis ni kita biasa dengar. Thumma akhadha jaridatan rutbah, kemudian Nabi pun ambil pelepah kurma yang masih lagi hijau, masih lagi basah, maknanya masih lagi segar. Fashaqqa nisfain, kemudian Nabi belah jadi dua. Faghazara fi kulli qabrin wahidah, kemudian Nabi pacakkan ataupun Nabi letakkan. Dua riwayat. Ada sebahagian riwayat kata Nabi pacakkan, Nabi tekan masuk dalam tanah. Satu riwayat lagi Nabi letak macam tu je, atas kubur kawan tu. Qalu ya Rasulullah, kami para sahabat tanya, yang ni Abdullah bin Abbas, lima fa'alta hadha, kenapa kamu buat lagu tu? Nabi kata la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Moga-moga dengan pohon yang segar ni, pelepah kurma yang masih segar hijau ni, akan meringankan azab mereka berdua ni. Okay, hadis ni kena faham bagi elok. Sebab hadis ni orang istidlal dengan cara yang salah juga kadang-kadang. Okay. Hadis ni nak beritahu kepada kita, yang pertama, sabitnya ada azab kubur dan nikmat dalam kubur. Itu benda kita kena tahu. Yang kedua, perbuatan Nabi membelah pelepah kurma yang masih lagi segar. Tujuan dia untuk meringankan azab dua-dua orang yang kena azab tu. Adakah perbuatan tu menunjukkan pada kita ada fadilat ataupun kelebihan tertentu kalau atas kubur tu tumbuhnya tumbuhan tertentu ataupun pokok tertentu? Khilaf di kalangan para ulama. Boleh tengok syarah Al-Minhaj Imam An-Nawawi terhadap Sahih Muslim ataupun syarah Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar bawa pendapat, Imam Nawawi pun bawa pendapat. Yang pertama disebutkan oleh dua-dua orang ni, boleh tak kita pacak, letak tumbuh-tumbuhan atas kubur dengan sebab nak bagi orang dalam kubur tu kalaulah dia kena azab, ringan azab dia. Pendapat pertama kata, perbuatan lagu ni khusus bagi Nabi, tak terpakai untuk kita. Nabi je yang boleh buat lagu tu. Maknanya Nabi saja yang ada hak. Lepas pada Nabi buat ni, tak ada orang lain yang boleh buat dan boleh dakwa macam Nabi dakwa. Kita letak ni bagi pokok ni, dengan zikir dia kepada Allah Ta'ala akan meringankan. Okay. Cuma ada kumpulan yang kedua kata, perbuatan yang Nabi buat ni, iktibarnya boleh buat pula lepas pada tu. Maknanya bolehlah kita nak tanam pokok-pokok yang selayaknya, yang tidak menyebabkan mengganggu kawasan perkuburan, dan pokok tu tak menyebabkan bila mana dia besar orang tak nampak dah kubur, orang nampak pokok pula. Macam tanah perkuburan kita ni, kita ada pokok-pokok yang tak besar, pokok yang standard. Pokok bunga kemboja ke, pokok apalah orang duk tanam dekat kawasan kubur ni. Orang tak tanam durian rambutan kat kubur. Bila mana dia besar orang tak nampak kubur, orang nampak pokok durian dah. Tu tak boleh tanam. Maknanya kita boleh pilih lah pandangan mana-mana yang kita rasa lebih ringan dalam bab ni. Cuma nak sebut pada kita, pokok tu dia bukan doakan kepada ahli kubur. Pokok tu memang makhluk Tuhan ni yang jenis al-jamadat, batu, binatang ke, pokok ke, dia memang dah berzikir dah pun. Kalau tak ada kubur kawasan tu pun memang kerja dia berzikir. Okay. Jadi
fungsi pokok ni dia berzikir. Antara kerja dia daripada dia tumbuh, dia beri oksigen pada kita ni, dia juga berzikir pada Allah Taala. Cuma Quran kata la tafqahuna tasbihahum. Kamu tak faham zikir dia. Kalau kamu faham, maknanya kita boleh dengar lah. Kita tak boleh dengar zikir dia. Okay. Jadi pokok yang diletakkan oleh Nabi ni, Nabi nak masukkan sini, zikir kebiasaan pokok tu ataupun dahan tu ataupun pucuk tu yang akan meringankan azab kawan tu. Bukan pokok tu bila mana Nabi letak, dia pun dah start tukar. Daripada zikir kepada Allah Ta'ala, dia pun doa pula untuk kawan tu supaya azab tu ringan. Dia tak doa kepada kawan tu dah. Kita jangan fikir, saya letak pokok ni, lepas ni tak payah berdoa dah. Pokok ni lah yang akan berdoa kepada mak saya. Tak boleh. Kerja kita sebagai anak, kepada mak kita, kepada ayah kita, kena berdoa. Jangan sak kontrak pada pokok pula. Pokok tak ada apa pun. Pokok kerja dia. Kerja dia hidup, dia berzikir pada Allah Ta'ala. Okay. Cuma yang paling penting sekali yang kita boleh tengok sini, kata para ulama, seseorang tu dia nak selamat dalam kubur ialah bergantung pada amalan dia. Dia tak boleh nak letak kepada orang lain untuk selamatkan kehidupan dia dalam kubur nanti. Okay. Andai kata kita ada banyak duit, kita boleh wasiatkan pada orang nak tanam macam-macam pokok, nak letak rumput yang sekian-sekian. Tapi hakikatnya seorang tu akan selamat dengan amalan dia. Seorang tu akan selamat dengan amalan dia. Dan kalau tengok Nabi, sahabat Nabi, lepas pada Nabi buat lagu ni, mereka tak wasiat pun pada anak dia orang untuk letak pokok ke, batu ke apa. Sebab mereka faham benda tu khususiah pada Nabi sahaja. Itu hujah golongan yang pertama. Sebab tu kalau tengok kubur-kubur di Mekah, kubur-kubur di Masjid Nabawi, di kuburan Baqi' ni ataupun Jannatul Ma'la di Mekah ni, dia tak ada pokok pun, dia ada batu saja. Jadi itulah yang afdalnya sebenarnya berkaitan dengan kubur. Nak selamat ni kita sendiri kena beramal. Bolehlah kita ada anak yang soleh ni, anak yang soleh tu doa kita, tapi hakikatnya kita sendiri yang kena beramal hakikatnya. Sebab kita yang akan menghadap Allah Taala, kita sendiri yang kena beramal. Sebab tu ada satu hadis yang dhaif, Nabi cerita pada kita pertemuan ayah dan anak ataupun ibu dan anaknya di padang mahsyar. Hadis ni hadis yang dhaif dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, cerita pada kita gesaan untuk beramal untuk kehidupan akhirat. Kita beramal untuk kehidupan akhirat. Nabi cerita pada kita ada satu orang lelaki ataupun satu orang ni dia berjumpa dengan anak dia di padang mahsyar. Dia berjumpa dengan anak dia di padang mahsyar, dia duk fikir, waktu tu dia duk fikir, hisab tak berlaku lagi. Dia rungsing duk fikir, pahala tak cukup. Dia jumpa anak dia rasa lega. Bila mana dia rasa lega tu, dia kata pada anak dia, "Wahai anak, aku nak minta pada kamu satu pertolongan. Beri pada aku satu pahala." Tak mau banyak, nak satu pahala. Lalu anak dia kata, "Aku tak akan beri sebab aku pun bimbang, aku tak cukup pahala." Ayah dia tu ataupun mak dia tu, sebab hadis ada setengah hadis kata lelaki, ada setengah hadis kata perempuan. Mak ataupun ayah dia tu, dia ungkit balik kebaikan yang dia pernah buat pada anak dia. Dia kata, "Aku pera kamu daripada kecil sampai besar, sampai belajar, sampai boleh kerja, sampai jadi orang apa semua, satu pahala pun kedekut dengan aku." Anak dia kata, "Sebutlah banyak mana kamu buat baik pada aku tak akan beri hari ni." Maknanya hari tu engkarlah anak yang taat. Tak setialah isteri yang setia dulu di dunia dengan sebab kebimbangan masing-masing. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, "Yauman yaj'alul wildana syiba." Hari yang telah menjadikan budak kecil beruban dengan sebab rungsingnya urusan hari itu. Nak sebut pada kita, yang menyelamatkan kita ialah amalan yang kita buat. Tenaga yang Tuhan beri, umur yang Tuhan beri ni ialah untuk kita buat pahala selamat bagi kita. Cuma kalau kita ada pahala lebih ataupun ada orang kata apa usaha-usaha lain yang boleh beri pertolongan pada orang, itu bab lain, syafaat. Cuma nak sebut yang asalnya seorang tu nak selamat ialah dengan amalannya. Okey. Jadi hisab, azab kubur ni benda yang ada. Kemudian yang disebut dalam tu wal hisab wal mizan was sirat, yakni wa u'minu bi anna an-nas muhasabun ala a'malihim. Kita beriman kita akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam Quran surah Al-Insyiqaq Allah Ta'ala sebut, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang diberi kitab amalannya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, yakni hisab yang cepat. Dan orang yang terima dengan tangan kiri, hisab dia hisab yang asira, hisab yang susah ataupun yang memang dah nampak gaya nak pergi ke neraka tu dah ada. Sebab tu dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ni riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha,
Aisyah tanya pada Nabi, ya Rasulullah, macam mana nak tahu kita selamat tak selamat di padang mahsyar nanti? Waktu nak hisap ni, Tuhan panggil seorang hisap ni. Nak tahu kita selamat tak selamat macam mana? Kata Nabi, man nuqishal hisab uzziba. Sesiapa yang Tuhan teliti buku amalan dia, itu petanda awal dia akan kena azab. Petanda awal. Nabi kata, man nuqisha. Ada sebahagian orang yang Tuhan tak teliti. Tuhan tengok buku amalan dia, okey, go, boleh pergi. Ada orang yang Tuhan teliti. Yang teliti tu nak kena lah. Biasanya lagu tu. Bukan kata akhirat, dunia pun. Kita kena roblok. Polis tahan kereta kita, dia suruh pergi ke tepi. Pergi ke tepi tu memang kena. Memang akan kena saman ke, kena amaran ke, pasti kena. Tapi kalau yang dia tengok, okey, pergi. Tak kena. Kita pergi airport pun lagu tu lah. Masukkan luggage kita, okey. Custom panggil, immigration panggil. Okey, tengok, check. Kita pergi tu nak kena check tu, alamat pertama, banyak masalah. Waktu tu kita dah faham, kita akan menghadapi banyak masalah. Jadi ketika mana dihisap pun lagu tu lah, kata Nabi SAW kepada Aisyah, siapa-siapa yang kena teliti, buku dia Tuhan cek satu-satu. Ada orang yang Tuhan cek, okey, umur 30 macam ni, umur 60 macam ni, okey, selesai. Ada orang Tuhan cek, umur setahun lagu ni, ataupun 15 tahun lagu ni, ambil pada usia balik, 15 lagu ni, 16 lagu ni, 17 lagu ni. Nak sampai ke umur, contohlah 65, nak sampai 65 tu, kita dah agak lama mana kita kena soal siasat ni. Satu benda yang kita tak boleh nak bayang. Tapi Allah Ta'ala rahmat dengan orang-orang yang baik. Ada sebahagian riwayat kata Nabi kata Allah Ta'ala hisap satu orang ni tertutup. Sampai giliran nama dia dipanggil, dia ada satu benteng penghadang. Orang lain duduk berdiri bawah, dia kena hisap atas, Tuhan dirikan satu benteng. Orang tak boleh tengok. Dia dan Tuhan saja. Ada orang yang Allah Ta'ala hisap open, semua orang tengok apa yang dia buat. Bergantung kepada amalan seseorang tu. Bergantung kepada amalan seorang. Tapi kita kena tahu hisap ni berlaku, benda yang berlaku. Okay. Kemudian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, kata Nabi, innahu la ya'tir rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udatin wa qala iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan juga al-Imam Muslim, datang seorang lelaki yang tubuhnya gempal ataupun tubuhnya besar. Okay. Duduk atas mizan. Duduk dengan tubuh yang besar tu, tubuh dia tu lebih ringan berbanding janah ba'udah, sayap nyamuk. Nak tunjuk pada kita, mizan Allah Ta'ala di padang mahsyar nanti, dia bukan macam timbangan kita di dunia ni. Daripada luar dah nampak, okey, ni mesti berat. Daripada ni dah nampak, okey, ni mesti ringan. Dia bukan kaedah lagu tu. Maknanya hisap yang Allah Ta'ala guna tu hisap yang lagu lain. Okey, maknanya mizan dia mizan yang lagu lain. Okey. Ada perbahasan sini. Para ulama bahas. Mizan ni ataupun timbangan ni, adakah dia satu saja ataupun mawazin mutaaddidah? Dia ada banyak orang kata apa? Hisap alat penimbang tu. Okey. Al-jawabu, jawabnya di sini, jaa fil ahadits anna hunaka mawazinun mutaaddidah. Telah datang di sana hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang cerita pada kita mizan itu banyak. Maknanya bukan satu seorang, maknanya mungkin ada banyak timbangan tu, ramai-ramai boleh timbang sekaligus. Wastadallu, dan mereka telah berdalilkan dengan satu ayat daripada surah Al-Anbiya, iaitu Allah Ta'ala sebut wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan meletakkan mizan yang adil pada hari kiamat. Sebab perkataan mawazin tu mari dalam bentuk jamak. Wa qala akharun, berkata para ulama yang lain, huwa mizanun wahid. Mizan ni satu saja. Wa innama jumi'at fil ayat bil i'tibaril mawzin. Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Al-Anbiya ayat 47 tadi tu, mawazin tu maksud dia bukan banyak penimbang, tapi nak tunjuk besarnya penimbang itu dan agungnya penimbang tu hari itu. Maknanya ada perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, was-sirata haqqun, dan sirat itu benar, iaitu titian sirat itu ialah benda yang benar. Okay. Ada perbahasan sini. Sirat ni ialah titian nak menuju ke syurga. Okay. Dan di bawah sirat itu ialah neraka. Okay. Ada perbahasan ini disebut halil haudu qabla sirat
am ba'da sirat. Adakah telaga yang Nabi akan tunggu umat dia ni sebelum sirat ataupun selepas sirat? Isu ni ada khilaf di kalangan para ulama. Faminal ulama'i man qala, daripada sebahagian para ulama ada yang berkata al-haudu qabla sirat. Telaga yang Nabi akan tunggu akan beri minum ni ialah sebelum meniti di titian sirat. Wa minhum man qala ba'dahu, dan sebahagian mereka mengatakan selepas. Wa kadzalika al-khilafu bainal haudi wal mizan ayyuhuma asbaq. Dan begitu jugalah khilaf di kalangan para ulama, timbang dulu baru jumpa telaga, lepas tu baru sirat ke, ataupun sirat dulu timbang, ataupun kata apa, mizan dulu, lepas tu sirat, telaga dulu, lepas tu timbang, lepas tu baru sirat tu, titian tu. Maknanya dia punya kedudukan tiga ni ada khilaf, dia tak ada satu pendapat saja. Warajih, dan rajih sini annal hauda qabla al mizan thumma sirat. Yang rajih di sini ialah telaga dulu, telaga yang Nabi akan tunggu nak beri minum, lepas tu baru mizan, iaitu Tuhan timbang amalan kita, lepas tu baru titian sirat. Itu yang paling rajih sekali. Okey. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang kita biasa dengar, Nabi kata innalakum faratun 'alal haud fa iyaya la ya'tiyanna ahadukum fayudhabbu anni kama yudhabbul ba'irud dal. Nabi kata aku akan tunggu kamu di telaga Al-Haud dan kamu akan minum daripada air telagaku ini. Telagaku ini cara kamu minum itu seperti unta yang lama tak minum air. Bukan unta minum air, tapi unta yang lama tak minum air. Nabi sebutlah hadis. Unta yang tak minum air ni, dia jarang minum air. Tuan-tuan boleh tengok unta dia minum air macam mana. Dia tak minum air macam kita. Kita minum air sikit je, segelas-gelas kecil itu okey. Unta kalau dia minum banyak. Sebab dia akan tahu dia tak minum lama lepas pada tu. Sebab tu unta 2 bulan dia boleh tahan kalau dia tak minum. Okey. Ni Nabi kata al-ba'irud dal, seperti mana unta yang dah lama tak minum air dan unta tu sesat. Jumpa telaga Nabi tu minum macam orang kelaparan minum. Sebahagian riwayat kata kamithlil hamim. Hamim ni maksudnya apa? Unta yang nak mati dengan sebab terlampau dahaga. Hamim kata apa? Istilah yang saya tak ingat. Okey. Dia ada satu him, bukan hamim, him. Fayashrabuna syurbal him, dalam Quran sebut. Mereka akan minum macam mana unta yang kena penyakit him. Him ni satu penyakit yang unta tu akan kena. Dekat-dekat dia nak mati, dia akan minum tak berhenti sampai dia mati. Tuan-tuan boleh tengok dalam Google. Unta ni dia ada penyakit, dia nak mati dia akan jadi penyakit minum tak berhenti. Dia tak puas minum. Ada setengah unta dia boleh diubati penyakit itu. Dia sempat diubati dengan cara macam mana? Dia masukkan ular dalam perut unta tu. Maknanya dia akan letak ular. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube pun ada sebut. Ada tunjuk benda ni. Dia letakkan ular tu akan makan kuman yang menyebabkan unta tu kena him. Itu orang-orang Arab lah, dia punya petua dia. Ular tu ular padang pasir, ular yang ekor dia bergedik ujung tu. Ular yang paling bisa, ular orok-orok tu. Letak dalam mulut unta, bukan mulut tuang unta tu. Okey. Mulut unta mana ubat untuk unta tu. Ada unta yang elok, ada unta yang mati lepas pada letak pada tu. Cuma itulah petua dia orang. Sebab unta tu ular tu akan makan kuman-kuman dalam mengikut dia punya amalan dia orang lah. Okay. Cuma nak sebut pada kita, itu susunan dia. Telaga, mizan, lepas tu barulah sirat. Okay. Kemudian apa lagi yang disebut sini? Wa anna Allah yajzil ibada bi a'malihim, dan Allah Taala akan memberi balasan setiap seorang hamba tu berdasarkan amalan mereka. Alaihi ahya wa amutu wa alaihi ub'atsu insyaallah. Kata Imam Syafi'i, dengan akidah inilah aku hidup, aku mati, dan akidah ini jugalah akan aku bangkit. Mana Imam Syafi'i tegaskan di sini, aku hidup sekarang ni pun aku duk percaya lagu ni lah. Aku mati nanti pun aku nak mati dalam keadaan aku pegang benda ni, dan aku dibangkitkan nanti pun dalam keadaan aku percaya lagu ni. Insya-Allah, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Okay. Para ulama ni dia bahas perkataan insya-Allah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i di hujung tu, adakah insya-Allah yang bermaksud istisna? Istisna ni maksudnya pengecualian. Maknanya kalau kita terjemah dengan bahasa yang berbentuk pengecualian sinilah,
Okey. Allah Ta'ala itu akan membalas hamba-hambanya sesuai dengan amalannya. Alaihi ahya wa amutu wa alaihi ub'atsu insya-Allah. Dengannya lah aku hidup, mati, dan dengannya lah aku dibangkitkan kalau Allah mahukan. Okey, kita sambung sikit lagi, kita habiskan perenggan tu. Alaihi ahya wa amutu wa alaihi ub'atsu insya-Allah. Kata Imam Syafi'i, ini wajah istifna yang saya nak baca ni. Dengan akidah inilah alaihi ahya, aku hidup, wa amutu, dan aku mati, wa alaihi ub'ats, dan dengan akidah ini jugalah aku akan dibangkitkan. Insya-Allah, kalau kita nak terjemah insya-Allah tu dengan cara istifna dalam bahasa Arab, kita akan sebut kalau Allah mahu. Maknanya kata-kata Imam Syafi'i lagu ni ada orang dia faham akidah ni tak betul ke? Sebab apa Imam Syafi'i sebut insya-Allah? Kalau akidah ni betul, tak perlu sebut insya-Allah. Habis dekat ub'ats tu dah. Okay. Sebab apa Imam Syafi'i tambah insya-Allah? Insya-Allah tu macam pasti tak pasti lagi. Okay. Para ulama jawab. Okay. Jawapan dia yang pertama, insya-Allah yang diletakkan oleh Al-Imam Syafi'i pada perenggan ni ialah bukan insya-Allah nak menunjukkan tak pastinya akidah tu betul tak betul. Tapi insya-Allah di sini disebut sebagai insya-Allah tabarruk bi dzikri ismillah. Mengambil berkat dengan menyebut nama Allah. Dalil dia apa? Dalil dia ada satu hadis, yang mana hadis ni Nabi SAW ajar kepada kita bila mana kita ziarah orang sakit ataupun dengar orang tu dia sakit. Apa yang Nabi ajar kita sebut? Kita sebut tahurun insya-Allah. Semoga dia bersih dengan izin Allah. Perkataan tu ataupun doa tu, macam kalau kita terjemah dengan istifna, kita akan faham kalau Tuhan nak bagi dia baik, bersih, dia bersih. Tapi sebenarnya Nabi dah sebut dalam hadis, Nabi kata orang yang sakit ni pembersih kepada segala dosa dia. Pasti dah benda tu. Cuma Nabi suruh kita sebut, kalau ziarah orang sakit, kita sebut tahurun insya-Allah. Semoga kamu bersih dengan izin Allah, yakni dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Ta'ala. Okay. Jadi nak sebut kepada kita, kata-kata Al-Imam Syafi'i sini, dia nak sebut dengan akidah ni lah aku akan hidup, aku mati dan aku akan dibangkitkan dengan kebesarannya. Bukanlah nak beritahu betul tak betul, 50-50, baina-baina, bukan. Okay. Kemudian wa asyhadu annal imana qaulun wa amalun wa ma'rifatun bil qalbi yazidu wa yanqus. Dan aku bersaksi iman itu ialah perkataan, amalan, wa ma'rifatun bil qalbi, dan kenal dengan hati, dan iman itu yazid, bertambah, wa yanqus. Jadi habis dah untuk bahagian kita ni, wasiat Imam Syafi'i ni. Kita dah bahas benda-benda yang penting bermula muka surat 25 dan 27 tu. Maknanya bermula wa anna salati sampailah alaihi ub'atsu insya-Allah. Nak tunjuk pada kita bahawasanya ini usul iman. Benda-benda yang ada dan penting untuk kita ni percaya. Okay. Kemudian kita akan masuk minggu depan ni, kita akan bahas iman tu apa dia. Pada perenggan tu Imam Syafi'i dia nak bahas tentang takrif, definisi iman. Iman ni qaulun wa amalun wa ma'rifatun bil qalbi. Perkataan, perbuatan, dan mentasdikkan, membenarkan dalam hati. Dan iman tu dia ada faktor naik dan faktor turunnya. Okay. Kita berpada situ je untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan pada perbahasan iman. Setakat tu saja kita punya perbahasan malam ni. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.